malam tahu kita orang buat video lagi sekali bersama saya Cikgu Radin Din dan suami saya Cikgu Isa yang sedang merakam nak ajar kamu mengenai nombor 7 digit. Tapi sebelum kita masuk nombor 7 digit, kita ingat balik apa yang dah kita pelajari pada tahun lepas. Kau hampa lupa habis semua orang? Boleh jadi juga. So kita belajar balik daripada darjah 1 sampai darjah 6. Ini dipanggil 1 digit. Rumah apa? Masa. Ni nombor 21. Rumah 10. Kemudian tambah 1 digit lagi. Biasalah bila dah besar, dia naik 1 digit lagi, naik 1 digit lagi. So ini 321. Rumah 100. Kemudian tambah lagi 1 digit. Maklumlah semakin besar, so dia jadi 4321. Ini rumah 1000. Okey, berapa digit dah? 1, 2, 3, 4. Kemudian bila awak naik besar sikit lagi, dia tambah lagi jadi berapa? Ini 1000, ini jadi 10,000. 74,321. Lagi besar. Maklumlah takkanlah nak statik duduk darjah 2, 3, 4. Naik darjah 5 pula tambah lagi. Nak naik darjah 6 dia tambah lagi. Dia tambah. Ada berapa digit? 6 digit. So ini rumah apa? Ini rumah ratus ribu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 digit. So tahun ni kita akan belajar 7 digit. So tambah 1 di depan. Tapi dia taklah ambil nombor banyak-banyak macam ni. Dia akan jadi 7 digit. Ini sahaja yang awak akan belajar. 1 juta. Okey? Ni dipanggil rumah juta. Okey, sekarang saya nak ajar kamu melangkaui sukatan. Bagaimana benda ni kita nak jadi lebih mudah. Okey, bagaimana nak jadi lebih mudah. So, apa yang perlu awak buat apabila kita bagi nombor. Saya bagi contoh kat awak, nak bagi awak senang ni, faham ni. So, ambil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pun. Tak apa, kita bubuh 1 lagi. Tambah 1 lagi. Ada berapa nombor? Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia kata berapa? 7 saja. So, macam mana nak mudahnya? Maka kita kira. 1, 2, 3. Potong. 1, 2, 3. Potong. Ini rumah biasalah 10, 100. Ini pun rumah sah, tapi ini rumah ribu. So ini pun, ini ribu, ini jadi puluh ribu, ini jadi ratus ribu, 456. Sama juga 789. Yang membezakan dia, ini rumah ribu. Bila masuk seterusnya, dia jadi rumah juta. Cikgu, awak banyak sangat nombor, macam mana nak sebut? Mudah saja. So sama juga, ini juta, ini puluh, ini ratus. Jadi macam mana nak sebut? Ni 123 juta 456,789. So nampak tak? Okey? Okey. Sekali lagi ya, saya akan tunjukkan satu nombor. 1, 0, 7, 3, 4, 5, 6. Okey, bagaimana kita nak membaca, nak menyebut dan bagaimana kita nak menulis menggunakan nombor yang sama. Okey, so saya dah awak tadi. So ini kita nak sebut dulu ya. So kita bahagikan 1, 2, 3, potong. 1, 2, 3, potong. Masih ingat saya sebut tadi? Ini rumah 10, 100. Okey. So ini rumah apa? Rumah ribu. Sama juga. So yang jadi apa? So 3,000, ini puluh, ini ratus. Ini rumah apa? Rumah juta. So 1 juta. Ini cara kita sebut. 1 juta
73,456. Okey, itu cara kita sebut. Macam mana kita nak tulis? Sama juga. 1. Berarti aja 1. SSR TU tu 1 juta 1 juta 73. TU tu JUH tu 73,000. So nampak? 456. Ini cara kita tulis dalam perkataan. So awak nampak ya? 1 juta 73,456. Okey? Ini cara kita menulis dalam perkataan. Okey, yang kedua yang mungkin akan ditanya juga berkenaan cerakinkan. Harus diingat cerakinkan ni ada 2 jenis tau. Nak mudah ingat cerakinkan, selalu saya ajak anak murid saya ceraikan. Kan? Cikgu ajak anak cikgu ceraikan, pisahkan, asingkan. So ini yang dinamakan cerakinkan. Okey, dia ada banyak makna dia yang sama. So sekarang dia ada 2 jenis. Yang pertama, cerakinkan mengikut nilai digit. Nilai digit. Okey. Yang kedua, nilai tempat. Okey. Macam mana kita nak cerakinkan mengikut nilai digit? Kita nak pisahkan dia ikut nilai digit. So, 1 juta, maka 1 juta. Tambah sifar. Dalam nilai digit sifar kena tulis tak? Tak payah. So, tu ambil 70,000. So, 70,000. Tambah 3,000. Tambah 3,000. Tambah lagi 400. Tambah 50. Dan akhir sekali tambah 6. Ini nilai digit. Yang kedua adalah nilai tempat. Kenapa saya letakkan sifar? Ada sebab. Bila nilai tempat, kita akan tulis 1 juta. Tambah sifar, kena tulis ya. Sifar ratus ribu. Maksud dia rumah 100,000 sifar. Okey. Tambah 70,000. Tambah 3,000. Tambah 4,000. Tambah 50. Dan akhir sekali 6 sok. 6 sok. So nampak tak? Jelas tak? So kena ingat ya, dia ada 2 perbezaan di antara nilai digit dan nilai tempat. Bila cerakinkan nilai digit, sifar tak perlu ditunjukkan. Tetapi jika cerakinkan mengikut nilai tempat, sifar mesti ditunjukkan sebab dia mewakili rumah 100,000. Okey? Baik. Seterusnya kita nak buat kemahiran. Masuk pada kemahiran bundarkan. Tadi kamu dah belajar mengenai nombor sehingga 1 juta, nilai tempat, nilai digit, cerakin. Okey, sekarang kita tengok pada kemahiran yang seterusnya, kemahiran bundar. Bundar. Bundar, bukan bandar. Bundar, bundarkan. Bundarkan ni maksudnya kita nak apa? Menggenapkan. Kita nak menggenapkan. Contoh 1 hingga 10, 9 tu dekat dengan apa? Dengan nombor 10. Contohlah 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 9 ni dekat dengan 10. Okey. Baik. Jadi kalau masa cikgu mengajar di dalam kelas, cikgu akan tunjuk yang ni dulu. Saya akan tunjuk yang ni dulu kat nombor cikgu. Sifar, letak sifar. Ini adalah digit yang ada, nombor-nombor yang ada. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan dibahagikan kepada 2. Sini kumpulan yang tambah dengan 1. Sini kumpulan tambah sifar. Yang ni yang formula yang cikgu selalu guna. Simpan yang ni. Mainlah nombor besar mana pun nak bundar, kita pakai yang ni. Okay, kita tengok contoh. Contoh kita ambil nombor yang sama, 1 juta. Kita ambil sikit dululah nombor 1,889. Nak tambah sikit, 71,089 kepada 10 yang hampir. 10 yang hampir, nombor berapa? 10 yang hampir. 10, mana 10? Mana 10? Tadi kita tengok 10, ini 10 garis. Potong. Belakang garisan ni jadi sifar. Dan kita tengok nombor kita garis dan nombor yang sebelah dia 9. 9 ni kumpulan mana dia duduk? 9 tambah dengan 1. Tambah 1. 1 tambah 8, 9, sifar, 1, 7. Jawapan yang tulis macam ni. Kena tulis. Kalau dalam Paisa selalunya kita kena tulis 71,090. Boleh? Boleh tak? Okey. Alhamdulillah kalau boleh. Kita tengok nombor. Kita ambil nombor yang sama juga. 71,089 kepada 1,000 yang hampir. Mana 1,000? Tunjuk. Mana 1,000? Contoh adalah di atas. Mana 1,000? 10,100,000. Kita garis, potong. Okey. Bila garis potong, yang belakang pada garisan ni semuanya kita letak sebagai sifar. Letak siap-siap supaya tak silap. Kemudian tengok yang dekat dengan garisan tu. Satu ni yang kacau lagi, kita tengok ini. Sifar. Sifar ada dalam kumpulan mana? Kumpulan sifar. Sifar ni tambah sifar kat yang kita garis tadi. Sifar tambah 1, 1, 7. Kemudian jawapan dia 71,000. 1,000 lah. Faham kot? Boleh lah. Okey, kita cek tengoklah. Macam mana yang kecil buatan tadi ni? 9 ni dekat apa dengan 10 kan? Cuba kita tengok. 89 dekat dengan 80 ke 90? Kita tengok. 89 ni 71,089. Dekat dengan 80 ke atau 90? Dekat dengan 90. Dia hampir. Jadi 90. 71,090. Ini pula kalau kata 71,089, dia dekat dengan 71,000 ke 72,000? Kan?
Dia 89 saja di belakang sini. Sini sifar. Jadi dia dekat dengan 71,000. Jadi bermakna jawapan kita ni betul lah, 71,000. Okey. Baik. Bila ini asas yang basic yang kita belajar daripada darjah, kalau cikgu tak silap darjah 4 kot ni, 71,000. Darjah 4 turun darjah 5 macam tu. Sekarang naik darjah 6 kita sampai 1 juta. 1 juta ni kita nak bundalkan yang ni, tengok nombor ni. Boleh tak boleh? Padang Baik. 1,73,456. Congok kamu lah. Kalau satu ni, ini jadi berapa? 73 ni. 73. Sini jadi dekat dengan 100 ke? Dekat dengan... Tak ada, kosong. Okey. Confuse lagi tu. Nampak confuse lagi tu. Ya, tulis balik. 1,73,456. Bundalkan kepada ratus ribu yang hampir. Soalan juga sebut yang terdekat. Ratus ribu yang hampir dia sebut, ratus ribu yang terdekat pun dia sebut. Jadi kita garis. Seperti itu tulis tadi ni, yang tadi ni kita potong belakang semua jadi sifar. Ada berapa di atas itu semua jadi sifar. Semua dah habis jadi sifar. 7. Okey, 7 dia tergolong dalam golongan tambah 1. Tambah 1. Jadi 1 tambah sifar 1, 1, 1 lah. Jawapan di sini selepas dibundalkan 1,100,000. Cukup kosong tak? Cukup. Nah? Okey. 1,100,000. Mai di darjah 6 ni dia tambah sikit. Cara nak sebut? Dia sebut 1,1 juta. Ada juga dah sebut 1/10 juta. Ini kemahiran. Saat lagi Cikgu Radin akan sebut. Kemahiran ni macam mana nak dapat 1,1 juta, macam mana nak dapat 1/10 juta ni, saat lagi Cikgu Radin akan sebut. Jadi di bahagian ni kamu kena faham betul-betul. Kamu kena faham. Faham yang ni baru boleh buat yang ni. Faham yang ni baru boleh buat yang ni. Kita tengok saat lagi. Sekarang kita nak lihat pula macam mana daripada nombor bulat kita nak tukar kepada nombor perpuluhan juta. Okey? Nombor bulat kepada nombor perpuluhan juta. Cari apa? Okey, sekarang kita nak tengok pula daripada nombor bulat kepada nombor perpuluhan juta. Okey, macam mana kita nak tukarkan dia? So, awak tengok contoh 1,73,000. Okey, 1,73,000. Okay, cukup. Macam mana kita nak tukarkan kepada perpuluhan? So, maksud perpuluhan ni adalah apabila sesuatu nombor tu tak sampai kepada nombor yang dikehendaki. Contoh dia sekarang kita nak kata nak juta. So, bila nombor tu tak sampai kepada 1 juta, maka nombor yang tak sampai kepada 1 juta tu lah yang akan jadi perpuluhan. Sebagai contoh sini, yang mana yang tak cukup 1 juta? Ini, 73,000. So, awak kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potong. So, ini yang akan jadi 1/1000
sifar 73 juta. Nampak tak? Faham tak? Okey, saya bagi satu contoh lagi. 68,000. Okey, saya bagi 68,000 lah sebab nanti kalau saya nak ajar bundakan awak ni sebab tadi awak dah belajar kan. So 68,000. 68,000 kita nak tukar kepada perpuluhan juta. So bila nak tukarkan kepada perpuluhan juta, dia mesti ada 7, dia mesti ada 6 digit. So 1, 2, 3, 4, 5. Tak cukup, maka dia akan tambah 1 digit lagi, baru dia potong. So yang di depan ni pun, yang ini yang akan jadi perpuluhan. So sekarang yang tak ada nombor ni cikgu nak tulis apa? Awak letakkan sifar, sifar. Maka ini yang akan jadi sifar perpuluhan sifar 68 juta. So kita dah tukarkan. Maksud dia, faham tak macam mana? So dia mesti ada 6 digit untuk ditukarkan kepada perpuluhan juta. Okey, sekarang macam mana pula daripada perpuluhan juta nak tukar kepada nombor bulat? Sama juga cara dia. Dia bagi 1,3 juta. Okey, ingat tak kita dah kata selepas titik ni titik ni kan, ni selepas titik ni mesti ada berapa angka di belakang? Mesti ada 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang tak ada ni nak tulis apa? Tulis sifar, sifar, sifar. So 1, 3. Ada berapa sifar? 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So berapa jawapan dia? 1,300,000. Boleh faham ya? Okey. Sekarang kita nak tukarkan pula nombor bulat kepada pecahan juta ataupun pecahan juta kepada nombor bulat. Tapi sebelum saya nak terang yang tu, saya nak tunjuk dekat kamu satu benda yang mungkin akan memudahkan kamu lagi. Semua tahu RM100? RM100. Sebab dalam pecahan juta, dia tetap benda yang sama. Awak nak kena pecahkan benda tu. So tapi saya tak naklah tulis 1 juta. Nanti awak pening. Kita ambil yang biasa kita pegang, yang biasa kita guna. RM100 saja. So kalau 100, kita share 10 orang. Seorang dapat berapa? Seorang dapat RM10. Kalau kita share 5 orang, seorang daripada 5 orang dapat berapa? Dapat RM20. Macam mana pula kalau kita share 2 orang? Seorang dapat berapa? Seorang dapat RM50. Kalau kita share 4 orang? Seorang dapat berapa? Berapa? Seorang dapat RM25. Betul? Kalau kita share 3/4, bukan kita share, kita tamak, kita nak lebih. So kita ambil 3/4 bahagian, bagi kat adik 1/4 je sebab adik kecil kan, bukan jangan guna pun. So 3/4 berarti 25, tambah 25, tambah lagi 25. Berapa? RM75. Mesti ada dia tanya-tanya, kenapa cikgu masukkan topik wang pula? Tak, sebab bila saya gunakan duit, kamu cepat je tangkap. Kalau 100 share 10 orang. Tapi cuba kalau saya kata macam ni, 1/10 daripada 100 berapa? Mesti semua tengah-tengok 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. Ulang hak tu dah sampai ke sudah. Jadi, tapi kalau saya kata RM100 ni kita nak share 10 orang. Seorang dapat berapa? Maka seorang dapat RM10. Cepat aja awak jawab. Pasal apa? Sebab duit. Okey. Saya nak tunjuk kat awak bagaimana kita nak bezakan di antara nombor bulat dengan tajuk wang. Dia benda yang sama, cuma yang membezakan dia adalah unit. Ni unit ni. Okey, tadi 100 kan? Kalau saya buat RM, dia jadi apa? Dia jadi nombor bulat. Kalau saya tambah RM, dia jadi tajuk wang. Sebab tu kalau dalam tajuk wang, kalau kamu tak tulis RM, salah. Faham?
dia jadi nombor bulat. So sekarang ni untuk nombor pecahan tak apalah, kita tak payah pakai RM. Sebab okey. So 3/4 dapat 75 daripada 100. So 1/4 25. 1/2 daripada 100 maksudnya 50. 1/5 daripada 100 20. Kalau 1/10 daripada 100 10. Nampak tak persamaannya? Benda yang sama, hanya kita buangkan unit sahaja. So soalan biasa dia akan bagi macam ni. 3/4 juta nak tukarkan kepada nombor bulat. So bila 3/4 juta, maksudnya dia sampai tak 1 juta? Dia tak sampai 1 juta kan? Jadi bila dia tak sampai 1 juta, kalau juta dia akan ada berapa? Dia akan ada 7 digit kan? So kalau 3/4 sama juga dengan mana 3/4? Mana 3/4? 3/4 mesti ada nombor 75. Jadi berarti dia sampai tak 1 juta? Dia tak sampai. So dia 750,000. Nampak? Kita hanya perlu tambahkan digit di belakang. Asas dia 75. Okey? 75,000. 750,000. Kalau 1/4 juta, apa asas dia? Maksudnya dia tak sampai 1 juta. Berapa asas dia? Berarti 1/4. Mana 1/4? 1/4 berapa? 25. Mesti ada nombor 25. So 250,000. Cikgu, pasal apa? Macam mana cikgu tahu 250,000? Okey, saya nak bagi awak nampak ya. Tadi kita kata 100 kan? Okey. 100. So dalam juta ada berapa nombor? Dalam juta ada berapa sifar? Dia akan ada 6 sifar. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So awak nampak dia tambah berapa sifar? 1, 2, 3, 4. Betul? So yang di bawah ni pun awak kena tambah 4 dah juga. Contohnya 1/4 juta. So kena tambah berapa sifar tadi? 1, 2, 3, 4. So tambahlah 1, 2, 3, 4. So nampak tak persamaan dia? Bermula hanya daripada 100. Jadi mudah kamu nak memahami. Kalau 3/4 juta, cikgu kenapa cikgu tulis tadi 75? Ya, sebab okey. Sebab awak tengok asas dia kita belajar 75. Betul tak? 3/4 75 untuk 100. Bila kita nak tukar kepada juta, maka dia kena tambah 1, 2, 3, 4. Maka di sini pun nampak tak saya tambah? 1, 2, 3, 4. So awak nampak tak persamaan dia? Boleh faham Okey, saya bagi satu lagi contoh. 3/10 juta. Okey. Macam mana kita nak tukar ke nombor bulat? Okey. Kalau satu juta. So 3/10 ni mesti ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Okey. 3/10. Kalau 1/10 10. Kalau 3/10 berarti berapa puluh? 10. Okey, 1/10 10. Tambah lagi 10. Tambah lagi 10. Jadi berapa? Jadi 30. Okey, jadi 30. Tapi kalau kita nak tukar kepada juta, dia jadi berapa? Maka kenalah awak tambah 1, 2, 3, 4. Maka sini pun 1, 2, 3, 4. Jadi 1 juta ni 1 juta. So yang belakang ni 30. Lepas tu 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. So berapa nilai dia sekarang? 1,300,000. Okey? Faham Okey, ada soalan. Cikgu, kenapa ini 10, 10, 10? Ingat tak? Tadi kan kita duk bincangkan yang ini. Okey.
So, 1 merujuk kepada 1 juta. Ini 3/10, tapi yang saya ajar tadi hanya 1/10. Bila 1/10 kita nak jadikan 3/10, sebab tu kita kena tambah. Ni 1/10, ini 1/10 lagi, ini 1/10. So 1, 2, 3, 3/10. Maka jadilah 10 tambah 10 tambah 10, maka jadilah 30. Kemudian barulah kita tambahkan 4 digit di belakang. So, faham